Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berbicara tentang Ramadan yang dikenali sebagai bulan maghfirah ataupun bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang terdapat dalam suratul Baqarah juga selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis ini riwayat Imam Muslim, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga ada satu riwayat lain yang menyebut dengan lafaz yang sedikit berbeza, dengan lafaznya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi perbincangan kita pada kali ini akan memfokuskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan yang sangat banyak, kelebihan yang sangat hebat pada bulan Ramadan, dan kita fokuskan kepada aspek pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apabila kita sudah berada pada bulan Ramadan, kita telah berada di pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya macam seolah-olah kalau kita ini tiba-tiba dalam dunia luar ni, kalau kita sebagai contoh didapati bersalah oleh polis trafik, kemudian kita menyatakan sebab kenapa, contoh kita ni langgarlah traffic light, lampu merah dan sebagainya, kita kata kita tak perasan dan sebagainya, dan dia maafkan, maka alangkah gembiranya kita. Ataupun mungkin kita disaman dengan nilai yang besar, RM300 sebagai contoh, tiba-tiba bila kita buat rayuan kita diterima. Maka inilah suatu analogi yang boleh kita gunakan apabila kita berada pada bulan Ramadan, kerana sebelum Ramadan ini tidak mustahil kita telah terlibat dalam banyak perkara, dalam banyak pelanggaran atau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasuki bulan Ramadan, pintu keampunan itu dibukakan kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa apabila datangnya Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga. Jadi ulama mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahawa dibukakan pintu-pintu syurga bermakna peluang kita untuk menghuni ataupun memasuki syurga Allah itu terbuka luas. Maka sudah tentulah orang yang dimasukkan ke dalam syurga ini, yang dibukakan pintu syurga baginya ini, adalah mereka yang telah diampunkan dosa-dosanya. Kerana kalau kita ini banyak dosa, kita kena selesaikan dahulu, mungkin menyebabkan kita dilewatkan daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama menyatakan bahawa bulan Ramadan ini pintu hati kita terbuka untuk melakukan perkara-perkara yang melayakkan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyedari perkara ini, kita harus sedar bahawa keampunan Allah itu sentiasa menanti-nanti kita. Dalam ayat suratul Baqarah di akhir pun dia menyebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku ini bertanya kamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahawa aku ini dekat.
Dekat maksudnya Allah mendengar permintaan kita, Allah mendengar rintihan kita untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i, aku mengkabulkan, aku menunaikan permintaan yang meminta. Falyastajibuli, maka mintalah dengan aku agar permohonan kamu itu dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah dengan aku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita menyedari perkara ini, kita lihat bahawa Ramadan satu bulan yang sangat penting. Ramadan satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah kita perlu melakukan beberapa persiapan, beberapa langkah-langkah yang membolehkan kita untuk mencapai keampunan atau maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keampunan ini sangat luas. Walaupun dalam hadis dikatakan bahawa yang diampunkan itu adalah dosa-dosa yang kecil, tapi harus kita ingat, dosa yang kecil ini sekiranya dia bertambah hari demi hari, dia akan menjadi suatu titik hitam yang sukar untuk dihilangkan. Dosa-dosa kecil ini kalau tidak dihapuskan, dia mungkin boleh berubah menjadi dosa yang besar, membawa kita untuk terjebak melakukan dosa-dosa yang besar. Maka ulama mengatakan bahawa kelebihan Ramadan ini yang disebut sebagai diampunkan dosa-dosa yang lalu adalah dosa-dosa yang kecil yang tidak melibatkan hak manusia. Adapun dosa-dosa yang besar, maka disyaratkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya pada masa akan datang. 3 syarat. Dan apabila melibatkan manusia, ditambah syarat yang keempat, mestilah mendapat pelepasan ataupun dimaafkan oleh orang yang memiliki hak tersebut. Contoh, kita ambil barang orang, atau kita pukul orang, atau kita kata kat seseorang yang dia terasa hati, yang dia rasa difitnah, yang dia teraniaya dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk meminta maaf daripadanya secara khusus. Tidak memadai dengan sekadar kita jumpa dia masa raya, Assalamualaikum, maaf zahir batin, itu adalah ucapan formal sahaja. Tetapi kalau melibatkan hak manusia, kita kena cakap terus terang. Contoh, kita kata, Abang Jais, minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa, ada terkutuk, terumpat dan sebagainya, kan? Dan memang kita sedar bahawa kita mungkin pernah melakukan perkara seperti itu, maka kita harus meminta maaf secara khusus kepada individu tersebut. Tapi janganlah pula kita minta depan khalayak ramai, nanti jadi mengaibkan pula orang yang kita nak minta maaf tersebut. Itu antara etika ataupun cara yang dianjurkan oleh para ulama. Baik, jadi seperti mana saya sebut di awal tadi, bahawa untuk menjadikan kita ini berpotensi besar supaya dosa-dosa kita itu, sama ada dosa yang kecil atau dosa yang besar, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena melakukan beberapa langkah-langkah awal. Apa itu langkah-langkah awal? Bila mana kita berada pada bulan Rajab dan Syaban, maka bacalah doa meminta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkatan kepada kita pada bulan Rajab dan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya membaca doa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Yang bermaksud, ya Allah, kau masukkanlah, kau munculkanlah ke atas kami ini bulan yang baru ini dengan keamanan dan keimanan, dan berikanlah kami keselamatan dan kekukuhan Islam kami sebagaimana yang engkau kehendaki dan yang engkau redai. Jadi ini 2 hadis ataupun 2 doa yang boleh kita amalkan untuk menjadi
pemudah ataupun sebagai pendorong supaya hati kita menjadi lunak, hati kita rasa teringin untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyakkanlah juga membaca Al-Quran. Kerana kita sedia maklum bahawa satu huruf yang kita baca itu Allah mengganjarinya dengan 10 kebajikan. Sehingga Nabi sebut, kalaulah seorang itu membaca alif lam mim, Nabi kata apa? Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bermakna kita apabila membaca alif lam mim, kita telah diberikan sebanyak 30 ganjaran kebajikan. Jadi tidak mustahil kalau saya katakan bahawa ganjaran fadilat daripada membaca Al-Quran ini memberikan kita rasa tenang jiwa, memberikan kita takarrub kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan yang boleh menjadikan kita ini berpeluang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah adalah dengan kita menunaikan salat sunat tarawih. Bersandarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan di sini bermaksud menunaikan solat-solat dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita, khususnya pada waktu malam. Kerana pada waktu malam ni selain daripada kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, solat fardu isyak secara berjamaah, kemudian disambung dengan solat tarawih, disambung lagi dengan solat witir, kemudian kalau kita rajin lagi, bangunlah tengah malam sebelum kita bersahur, kita bangun bertahajud, kemudian kita sambung dengan sahur. Dan Quran mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu bersahur itulah orang-orang mukmin ini mereka banyak beristighfar. Jadi maknanya istighfar ni selalu kita baca lepas sembahyang. Jarang kita ataupun kita mungkin terlepas pandang bahawa waktu kita bersahur pun sebenarnya kita dianjurkan membanyakkan istighfar. Sambil-sambil tunggu isteri kita panaskan lauk, masak nasi, goreng telur ke apa ke, kita pun ajak anak-anak kita ataupun kita beristighfar secara sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kan? Mungkin kita target dapat baca sebanyak 100 kali, kan? Sementara menunggu makanan disiapkan, kita yang menunggu ni kita bacalah istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan, kerana itulah waktu bersahur antara waktu yang sangat afdal untuk kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, bahawa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Allah berikan ruang kepada kita untuk meminta kepadanya, dan Allah menawarkan banyak hadiah kepada kita. Selain daripada keampunan, kita juga berpeluang untuk mendapat rahmat, untuk mendapat pelepasan daripada api neraka. Dan inilah yang disimpulkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahawa bulan Ramadan itu bermula atau awalnya adalah rahmah, dan di pertengahannya adalah maghfirah, keampunan, dan penghujungnya adalah pelepasan daripada api neraka. Maka itulah kita mengharapkan, terutamanya apabila kita dah bermasuki Ramadan, kita bersedia dan kita fokus sekurang-kurangnya 10 malam yang pertengahan itu, malam yang ke-10 sampai malam yang ke-20, kalau ikut hadis tadi mengatakan adalah fasa maghfirah atau keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apabila kita nak berbuka juga adalah waktu mustajab berdoa. Kalau tak tahu nak doa apa, banyakkanlah istighfar. Mudah-mudahan kita berada dalam Ramadan, kita memenuhkan amalan kita dengan memintakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita keluar daripada Ramadan, kita berjaya kembali kepada fitrah kita, maka layaklah kita untuk menyambut Idul Fitri, perayaan kan kembalinya kita kepada fitrah kita yang sebenar, seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kain putih yang suci bersih. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.